السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dimuliakan lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli dan kuasa Surau Wangsa Melawati. Seterusnya tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal yang bakal kita persembahkan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, yang mana menjadi asbab esok mana tahu kita dapat sama-sama berlindung di bawah naungan Arash, yang mana kata Nabi SAW, mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala itu akan diseru untuk berada di bawah lembayung payungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan doa yang berpanjangan buat umat Islam yang seluruhnya, khususnya kita yang berada di tanah air ini yang sedang dilanda dengan wabak penyakit COVID-19. Kita doakan agar kita semua diberikan kekuatan, kesembuhan dengan segera dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dijangkiti oleh penyakit yang sedang menular ini. Tuan-tuan, perempuan, hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita berada di ambang Ramadan, ya. Sekarang ni dah masuk malam ni 4 Syaban. 4 Syaban kita mendekati Ramadan. Yang mana kita semua sedia maklum, bulan Rejab, bulan Syaban ini 2 bulan sepersediaan menghadapi Ramadan. Nabi SAW sebut dalam hadis, antara doa yang sering kali Nabi baca adalah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rejab, berkati kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan pada malam-malam Ramadan kita minta pada Allah apa dia tuan-tuan? Kita minta Allah redha dengan kita. Kita minta 5 benda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. 5 benda. Kita minta pada Allah redha, minta Allah syurga, minta Allah jangan campakkan dalam neraka, minta Allah jangan murka dengan kita. Kita minta pada Allah keampunan, afu, ampun. Jadi secara rangkumannya 5 benda ni kita minta pada Allah, Allah sayang kepada kita. Ya. Jadi macam mana nak jadi orang yang Allah sayang? Allah sebut dalam Quran ada 9 karakter manusia yang Allah sayang. Jadi saya kira tuan-tuan perempuan lepas pada ni boleh cari homework. Boleh jadikan itu sebagai kerja rumah untuk tengok dalam Quran apakah dia 9 manusia yang Allah sebut Allah sayang. Ini sebagai tindakan susulan permohonan kita sepanjang Ramadan yang tahun lepas. Jadi kalau kita tak memenuhi minimum requirement, ya, sebab kita yang minta, kita kena fulfill lah the requirement. Kita minta tender, mesti ikut kelas dia. Kalau tender tu open untuk kelas A, kita kelas F. Awal-awal lagi dah rejected pasal tak fit. Ya.
Ataupun kita hantar anak ke madrasah, janji sepatutnya mesti 9A ataupun 8A, tapi anak kita 4A, 6B. Jadi awal-awal lagi dah tak masuk shortlist lah. Sama apatah lagi minta pada Allah Ta'ala. Minta Allah redha, minta Allah syurga, maka kita kena fulfill the minimum requirement. Iaitu 9 manusia yang Allah sebut dalam Quran, Allah sayang ini, maka kita kena sama-sama rebut dan jadi. Kerana ianya juga bertepatan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala didik Nabi kita, tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa itu, untuk kerap kali naik turun. Ya. Berapa kali Nabi naik turun, tak tahu. Tapi kesan daripada naik turun langit tu, dapatlah 5 waktu. Daripada 50, jadi 5. Maksudnya the power of doa lah. Ya, meminta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang dah takdirkan dapat 5 waktu. Itu memang takdirnya. Tapi kenapakah adanya event tu? Plot event tu mesti ada. Kenapa? Menunjukkan pentingnya doa. Nabi kita pun kena suruh doa. Walaupun memang malam tu memang nak dapat dah 5 waktu. Ya, itu antara pengajian penting dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj sebelum kita nak masuk ke Sya'ban dan masuk Ramadan. Yang saya kira cerita Isra' Mi'raj ini pun kita tak kupas secara detail. Jadi kalau pergi mana-mana masjid surau pun ialah sebab PKP, MCO, mana nak kupas secara detail. Jadi tiba-tiba dah Sya'ban, baru buka. Tak tahu Sya'ban, tak tahu Rejab, tak tahu bayar fidyah, tak tahu nak bayar hutang puasa, tak tahu semua. Tiba-tiba dah nak Ramadan dah. Dan syukur pada Allah Ta'ala pasal kita boleh semayang tarawih. Maksudnya tuan-tuan perempuan kira tenang sikit lah. Kalau tidak susah juga nak menghafal Quran tu. Nak jadi imam tarawih di rumah. Kan? Tahun lepas kita semua jadi imam. Kan? Ulang inna a'tayna quwaddah. Inna a'tayna quwaddah. Habis tala surah dah. Macam Quran tu rasa diisah sikit sangat surah dalam Quran ni. Rupanya bukan sikit, kita yang tak hafal banyak. Ya? Jadi insya-Allah tahun ni kita boleh bertarawih. Baik. Saya suka petik beberapa poin penting daripada surah dalam cerita Isra' wal Mi'raj. Secara umumnya tuan-tuan, Nabi SAW berhadapan dengan 3 situasi yang sedih. Ya? Sebelum Nabi berjalan pada malam itu untuk dihiburkan. Sebab manusia suka berjalan. Kita stres dalam tempoh PKP ni bukan sebab ekonomi sangat. Tuan-tuan dah pencen apa cerita ekonomi. Ya. Sebab tak boleh berjalan. Tu je. Tiket dah beli nak tour Europe. Tak boleh jalan. Allah cancel tiket. Kan? Beli kat Mata Fair. Diskaun baik punya. Langsung lebuh tiket. Kan? Sebab tak boleh nak berjalan tu. Sekali buka border. Beratur orang nak keluar. Pasal manusia suka berjalan. Jadi sama jugalah perasaan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala raikan hati baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan. Asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Diperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati pada sekelilingnya. Pertama, Nabi kehilangan Abu Talib. Orang yang paling Nabi sayang ni, paling Nabi hormat, sanjung tinggi, Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak Islam, tapi Nabi tetap menghormatinya, tetap memberikan sepenuh ketaatan kepada Abu Talib. Abu Talib punya penangan, seorang pun tak boleh usir Rasulullah SAW. Sikit pun tak boleh sentuh. Jadi Nabi ada lesen, easy access, all access dekat Mekah. Kerana dia anak buah kepada pemimpin nombor 1 di Mekah. Bila Abu Talib mati, jadi semua orang kira nak buat apa? Nak bunuh Nabi. Jadi Nabi duduk dalam keadaan diri Nabi terdedah dengan ancaman bunuh. Takut tak kita? Takut, tuan-tuan. Kalau kita duduk dalam satu tempat, orang nak bunuh kita. Oi, tuan-tuan, jangan. Tak payah cerita orang nak bunuh. Kalau audit datang kat department kita. Semua dokumen. Audit datang, auditor datang, juru audit datang, internal audit datang. Kelang kabut semua nak siapkan dokumen. Semua buat report on the dot, buat terus. Siapkan malam tu, esok kalau nak kena audit, malam tu kira balik overtime. Ayah balik overtime, banyak kerja lah. Rupanya banyak kerja yang sebelum ni tak buat. Sebab nak kena cover esok audit datang, nak report.
Itu kalau orang cari salah, apatah lagi kalau dia jumpa salah tu, awak ni banyak benar masalah. Tak kena SOP. SOP cakap lain, awak buat benda lain. Itu kalau orang cari salah. Tapi Nabi berhadapan dengan orang nak bunuh dia. Nabi takut, Nabi gemetar. Tapi ada jalan keluar. Sebagai manusia mesti takut, mesti gemetar. Tapi Nabi berjaya manage perasaan itu. Yang kedua, dalam keadaan Nabi SAW kehilangan orang yang paling Nabi hormati ni, Allah Subhanahu Wa Taala cabut orang yang paling Nabi cintai, Sayyidatina Khadijah. Kehilangan Khadijah dalam hidup Nabi berarti hilangnya cinta, hilangnya harta, hilangnya motivasi, semangat. Ya. Kita kalau di pejabat, bos marah, kalau di rumah ada isteri yang menenangkan, insya-Allah kita tenang. Di pejabat orang marah, kita balik malam pukul 10, tak apa. Bini sambut depan pintu, abang masuk bang. Sian abang penat. Saya buatkan kopi. Abang nak kopi ke nak teh tarik? Oh, abang nak Maggi goreng? Saya buatkan. Lain macam awak punya layanan malam ni. Kan? Jarang pula dapat Maggi goreng. Bini offer. Kita pun tak apalah, rehatlah bini. Abang walaupun di pejabat, bos menyampah tengok abang. Tapi abanglah syurga saya. Abanglah dunia saya. Kalau abang stres, saya pun hilang tempat bergantung. Ya? Jadi suami akan jadi tenang kalau isteri di rumah menenangkan. Tapi suami akan jadi stres walaupun di pejabat tenang, kalau di rumah stres. Kan? Kat pejabat tenang je, balik rumah, ya Allah, macam radio tak berhenti nak berhenti. Begitu. Radio yang tak betul siaran tu. Macam inilah awak cakap seorang-seorang, saya nak pergi masjid. Kan? Pergi masjid, lepas tu dia lajak sampai tengah malam. Abang ada mesyuarat surau lah. Tak balik-balik abang ni. Abang mesyuarat surau. Apa mesyuarat abang tiap-tiap malam mesyuarat? Ini mesyuarat SOP nak masuk Ramadan. Dia ada je syarat. Bila masa abang jadi AJK surau, abang AJK lantik sendiri. Kan? Ya, ini sifat kita pula lah. Ya. Aduh, happening. Maksudnya kalau ada isteri di rumah yang menenangkan, hidup kita akan tenang. Sebab itu kata Nabi, sebaik-baik perhiasan dunia adalah isteri yang solehah. Maksudnya isteri kita kalau taat dan baik dan solehah, kita akan rasa sangat indah dunia ni. Walaupun kita tak berapa nak berduit, hutang keliling pinggang, tapi ada isteri yang menenangkan, ya Allah, seronoknya. Bayangkan Nabi kehilangan Abu Talib dan kehilangan Sayyidatina Khadijah serentak. Orang nak bunuh pun dia, balik rumah tak ada siapa nak menenangkan. Sedih tak? Sedih. Maka Nabi SAW pergi ke Taif. Nabi bawa dia pergi ke Taif dengan Zaid. Sampai di Taif, Nabi dibaling batu. Berdarah Nabi sampai mengalir dalam kasut Nabi SAW. Maka Nabi pun angkat tangan, ya Allah, kepada siapa yang aku nak bawa Islam. Itulah saat yang paling Nabi sedih dalam sejarah hidup Nabi. Yang dipanggil Yaum Al-Aqabah, Hari Aqabah. Nabi kata sedih, ya Allah, hai, kemana aku nak bawa Islam ni, ya Allah? Aku di Mekah, aku dihina, Islam dihina. Di Taif, Islam dihina. Kemana nak bawa? Maka barulah Nabi diperjalankan malam Isra' wal Mi'raj. Baik. Malam tu tuan-tuan, Nabi SAW dimulai dengan dibelahkan dada. Dibelah dada Nabi. Ini plot cerita, Nabi dibelah dada. Keluarkan hati Nabi, jantung Nabi. Dikeluarkan kotoran. Dimasukkan cahaya. Dibasuhkan dengan air zam-zam. Dalam sejarah manusia, itulah open heart surgery kali pertama berlaku. Yang sains baru discover. Boleh buat open heart surgery, boleh buka jantung manusia, boleh buka badan. Tapi dah berlaku zaman dulu dah. Nabi kena operate 2 kali. Pertama, masa Nabi di bawah jagaan Halimatun Sa'diyah. Masa tu Nabi kecil lagi. Yang kedua, sebelum Nabi berjalan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, kena operate lagi. Maka lepas pasang balik jantung hati Nabi SAW, maka Nabi pun bersama dengan Jibril AS bergerak ke Baitul Muqaddis dengan Nabi menunggang binatang buraq. Barqun, seperti kilat. Vum, laju. Selaju cahaya. Pun begitu Nabi singgah 3 tempat. Nabi singgah beberapa Baitul Laham, Nabi singgah ke Bukit Tursina dan seterusnya tempat Nabi singgah. Dan akhirnya Nabi sampai di Baitul Muqaddis. Nabi SAW menjadi imam.
Nabi dialu-alukan. Selamat datang adinda yang mulia. Selamat datang kekasih yang mulia. Silakan, silakan, silakan. Tuan-tuan bayangkan, Nabi tengah berada pada situasi yang sangat sedih. Tiba-tiba kena raikan. Selamat datang, sila, sila, sila. Macam YB lah. YB datang macam mana? Dia tengah down ni, projek tak jalan ni. Aduh. Tiba tuan-tuan, tuan-tuan, YB, macam mana projek kita? Boleh, insyaAllah boleh. Boleh kan? YB mesti boleh kan? Dia mesti cakap boleh juga. Kita akan cubakan, insyaAllah boleh. Nampak tak? Maksudnya setelah langsung termotivated untuk, yes, I can do it. Kita boleh buat. Jadi Nabi SAW berhadapan dengan semua Nabi-Nabi. Wahai Muhammad, sila datang ke depan. Terus jadi imam. Satu appreciation, recognition yang luar biasa Nabi dapat. Nabi pada keadaan yang cukup sedih, down ni tadi, tiba-tiba rasa motivated. Not bad juga. Maksudnya begitulah perasaan kita orang rakyat kan. Wahai Muhammad, kamu punya jalan ini, sejarah perjalanan kamu ni tak semua orang boleh lalui. Kamu ni memang insan terpilih. Tahniah gitu. Nabi jadi imam. Kemudian Nabi naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5. Setiap tingkatan langit itu lagi Nabi diraikan, menyambut VIP. Sampai langit yang ke-6, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis. Nabi Muhammad SAW lagilah teruja. Sebab Nabi Musa merupakan Nabi yang paling famous. Di dalam Quran, cerita Nabi Musa adalah cerita yang paling dominan. Nabi Adam ada tak? Ada. Nabi Ibrahim ada tak? Ada. Nabi Musa ada tak? Ada. Nabi Isa ada tak? Ada. Ada 25 orang Rasul yang wajib kita imani cerita mereka dia dalam Quran. Tapi yang mendominasi cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Cerita Nabi Musa dengan Harun. Cerita Nabi Musa dengan Shu'aib. Cerita Nabi Musa membelah laut. Nabi Musa ni saja dalam Quran. Jadi bila berjumpa dengan insan yang dikenali di dalam Quran, depan Nabi SAW, sepatutnya siapa yang teruja? Sepatutnya Nabi SAW, Nabi kita lah yang teruja. Sebab jumpa insan yang masyhur. Macam kita di sekolah, dulu ada majalah sekolah. Kan, jumpa super senior. Ini senior aku ni. Senior. Masuk pejabat. Senior. Kan, ada kat pejabat, satu pasukan, satu pejabat pula. Kita rasa kagum pasal senior yang pelajar cemerlang ni ada dekat dalam syarikat kita. Kita pula bangga. Senior tu pandang kita, bagus. Kan? Senior tu tengok sebelah mata je kita pasal kita budak baru. Junior. Ke terbalik? Ke senior yang akan rasa kagum dengan junior? Tak. Mana-mana pun memang junior yang akan kagum dengan senior. Tapi berlaku dalam situasi yang terbalik. Di mana Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa yang menangis. Macam terharu. Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Musa, kenapa engkau menangis? Nabi Musa berkata, aku tidak menyangkakan aku berada di hadapan seorang anak muda yang telah membawa umatnya lagi ramai duduk di dalam syurga berbanding umatku. Ini satu lagi recognition. Appreciation. Recognition besar di hadapan Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan oleh Nabi Musa. Ini suntikan semangat tuan-tuan. Nabi yang paling masyhur tiba-tiba menjulang perasaan Rasulullah SAW. Kamu inilah orang yang paling hebat. Mengatasi umatku yang paling ramai dalam syurga. Umat kamu lah paling ramai. Maka Nabi pun naik langit, jumpa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tak cakap apa-apa. Macam Nabi lain juga tak cakap apa-apa. Naik, jumpa Allah Ta'ala. Naik, turun. Maka naik, turun kali pertama, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, umat kamu tak boleh solat 50 waktu. Naik. Sebelum Nabi naik, Nabi pandang Jibril. Yang disebut dalam kitab Rahiq Al-Makhtum karangan Safi Rahman Al-Mubarak Furi. Dia pandang Jibril kata, Nabi kata, boleh naik tak Jibril? Jibril kata, naiklah. Nabi pun naik. Turun balik. Nabi Musa kata, Muhammad, tak boleh. Umat kamu tak boleh semayang macam ni. Banyak sangat. Naik lagi. Nabi SAW rasa bersalah. Pandang Jibril, boleh naik tak Jibril? Jibril kata, naik. Naik, turun, tinggal 5. Jumpa Musa lagi. Musa kata, wahai Muhammad, tak boleh. Umat kamu tak boleh. 5 pun teruk. Maka Nabi pun berkata apa tuan-tuan? Aku dah malu dah. Aku tak sanggup dah nak naik lagi wahai Musa.
Maksudnya ada possibility naik lagi tu. Tapi Nabi tak naik. Itu yang ada orang terilan tu. Kan? Ustaz, kalaulah Nabi naik satu kali lagi, aduhai, saya kira kita semayang satu rakaat je kata. Saya cakap, tak, kita semayang pakai niat. Pakai niat, ya tak, ya juga. Allah, kenapa dah Nabi tak naik? Nak semayang pakai niat. Allah, setara 5 waktu tu pun je 3-3 je. Subuh sekali, maghrib, asar dengan zuhur digabungkan, isyak dengan maghrib digabungkan. 3 waktu. Ni kalau di pejabat, orang buat macam tu lah. Semayang zuhur dia pukul 4, lajak terus dengan asar. Lama tak naik office. Rupanya pergi semayang, betul ngetih, sambung semayang lagi. Lama semayang. Maghrib dengan isyak pun sama. Baik. Maka Nabi Muhammad SAW pandang Jibril dan akhirnya turun ke bumi. Baik. Tuan-tuan dan puan, ada banyak pengajaran yang penting. Pertama, Nabi dibelahkan dada sebelum perjalanan itu bermula. Pengajaran penting yang boleh kita ambil adalah perjalanan mencari Allah Subhanahu wa taala mesti dimulai dengan hati yang bersih. Apa simbolik dan signifikannya Nabi dibelah dada sedangkan Nabi dah belah dah dulu? Kenapa kena belah lagi? Menunjukkan pentingnya memiliki hati yang bersih sebelum nak cari Allah. Maksudnya kita dulu yang kena prepare diri kita sebelum pergi cari Allah, nak cinta Allah, nak kenal Allah, nak cari keredaan Allah. Kita dulu kena settle. Nak sembahyang, kita nak khusyuk dalam sembahyang. Kita dulu kena settle perasaan. Luar sembahyang, baru boleh khusyuk dalam sembahyang. Ini tidak. Allahu Akbar. Kunci kat mana? Wallet kat mana? Lepas ni nak makan apa? Lepas ni nak balik kampung, nak singgah kat tol mana, nak exit tol mana. Semua dia cerita. Dalam sembahyang. Dalam sembahyang tu semua dia nak settle down. Dia nak kena, orang panggil apa? Settle lah masa tengah sembahyang. Allahu Akbar. Okey, lepas ni nak buat ni, esok meeting, waktu dalam sembahyang ni kira. Padahal patutnya sebelum sembahyang. Tapi sebab masa sembahyang tu lah masa yang sangat tenang baginya. Jadi dia fikir semua benda. Itu yang boleh nampak wallet dekat mana, botol susu anak lah bawah ni. Jumpa tengah sembahyang boleh jumpa botol susu. Tak ke hebat tu? Kan? Ni Tok Wan mencerita ni, tengah sujud lah botol susu sini semua. Ejen Ali pun bawah kursi. Ejen Ali, boy semua ada tu. Tuan-tuan, Nabi SAW dimulai dengan belah dada. Sebab itu kata Nabi SAW, barang siapa yang ada dendam dalam hatinya, pada malam nisfu Sya'ban, Allah berikan keampunan kepada semua manusia, semua orang Islam. Kecuali orang yang syirik dan orang yang berdendam. Jadi sebab apa orang dendam ni dia tidak ada keampunan? Sebab dia tak settle. Macam mana Allah nak bagi kemaafan kalau dia sendiri pun tak nak maafkan orang lain? Sebab tu tuan-tuan, masuk Sya'ban ni, nak masuk nisfu Sya'ban, kita kena settlekan dengan manusia. Sebelum nak cari Allah Ta'ala, cerita bab redha Allah, cerita kemaafan Allah, kita dengan manusia kena settle dulu. Ini minta pada Allah, ya Allah, kau maha pemaaf, ya Allah, kau banyak memukir janji denganmu, ya Allah. Kita dengan Allah banyak masalah. Tiba-tiba dengan manusia kita pula, ya Allah, dia tu, ya Allah, kau pelingkupkan dia, ya Allah, letakkan dia ke jahanam, ya Allah. Mana boleh macam tu? Ya Allah, berikan dia taufik dan hidayah, ya Allah. Berikan dia kekuatan, ya Allah, untuk bertaubat, ya Allah. Begitu. Aku maafkan kesalahan dia, ya Allah. Nabi pernah tegur sahabat Nabi kata akan masuk seorang ahli syurga ke dalam Masjid Nabawi. Sahabat pun tengok ahli syurga. Kali kedua Nabi kata akan masuk ahli syurga. Masuk seorang budak muda. Sahabat kata, ahli syurga. Kali ketiga sahabat mendekati budak muda tu. Wahai anak muda, apa yang kamu buat? Amalan yang kamu buat. Sampai Nabi kata kamu ni ahli syurga. Budak tu pun kata, pemuda ni kata, wahai sahabat-sahabat, aku tak ada amalan yang istimewa pun. Cuma mungkin inilah satu amalannya, iaitu dia kata, aku sebelum tidur, aku memaafkan kesalahan orang pada diriku. Sebelum tidur tu dia maafkan kesalahan orang lain pada diri dia. Disebabkan itu dia dapat syurga. Sebab susah nak maafkan orang. Kalau orang tu tak minta maaf, lagi payah nak maafkan. Aku takkan maafkan dia 7 keturunan. Tak boleh. Aku memang tak boleh. Darah hang tuah ni. Kau ingat jangan main katanya. Darah hang tuah sikit lagi darah hang jebat. Hang jebat dengan hang tuah tu berlaga darahnya. Aku lah orangnya katanya. Takkan aku minta maaf. Takkan aku memaafkan 7 keturunan. Takkan.
Jangan cakap besar sebab kemaafan Allah pun tergantung. Jadi kita dulu kena maafkan orang lain tuan-tuan. Settle down. Hati kena settle sebelum mengorak langkah cari Allah. Satu. Kedua, simboliknya perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Perjalanan mencari Allah Ta'ala, Nabi didahului dengan perjalanan masjid ke masjid. Pentingnya institusi masjid dan surau dalam merintis jalan mencari Allah. Tak boleh nak belajar agama ataupun nak faham agama, nak jadi seorang yang faqih tapi masjid tak pergi. Tak kena tempang. Dia mesti berguru, dia mesti datang masjid surau. Ini pentingnya institusi surau dan masjid yang dipaparkan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid ke masjid. Kalau nak cari Allah, pergi tarikat malam-malam balik tapi tak pergi masjid, tempang. Masjid mesti jadi prioriti nombor 1. 2. 3. Perjalanan mencari Allah itu juga. Nabi SAW didampingi dengan Sayyidina Jibril AS. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya perjalanan mencari Allah, mengenal Allah, mencari keredaan Allah. Mesti kena ada seorang guru ataupun murabbi yang mursyid. Mesti berguru. Mesti berguru. Dia tak boleh seronok-seronok baca buku fiqah. Saya ni dah jadi ahli faqih dah ni. 4 mazhab saya pegang. Kan? Awak faham ke tidak tu? Saya faham. Baca sebutir-sebutir faham. Dia tak jadi. Dia mesti berguru. Baca kitab tafsir. Tafsir Hangka dia baca. Tafsir Munir pun dia baca. Tafsir Ibn Kathir pun dia baca. Saya ni seorang al-mufassirin. Tak boleh. Dia mesti berguru. Nak kena verify betul ke maklumat dia dapat ni. Kalau tidak, silap-silap, dia baca Quran, baca surah Yasin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Dia sangkut kat situ. Innaka, sesungguhnya kamu. Laminal mursalin. Di kalangan para anbiya. Allah suruh aku jadi Nabi ke ni? Penyudahannya jadi Nabi palsu. Kan? Itu yang berlaku di Kemensah tu. Nabi palsu tu sebab dia sangkut ke surah Yasin. Setiap hari baca Yasin, sampai sangkut ke itu dia sangkut. Bila datangnya dakwaan di mahkamah, dia kata saya dengan ini melepaskan jawatan sebagai Nabi. Jadi dakwaan pun gugur. Bila dakwaan digugur, dia jadi Nabi balik. Ini pening tuan-tuan. Bukannya jauh pun Kemensah saja. Masih ada lagi Kemensah. Tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan jadi macam ni? Sebab belajar agama tidak ada guru yang mursyid. Guru ni mesti guru yang mursyid lah. Guru yang betul-betul mutqin dengan ilmunya. Masa saya belajar di Jordan dulu tuan-tuan. Jordan ni dia bagus sebab dia belajar banyak mazhab. Tapi dia kelemahan dia satu je. Dia tidak memahami satu mazhab secara detail. Dia peringkat mesti lah. Sebab tu pelajar-pelajar mesti diawali dengan faqih faham satu mazhab dulu. Jadi benchmark, baru bandingan dengan mazhab lain. Itu kaedah belajarnya. Ini tidak ada sauk semua. Faham tidak? Apa asas mazhab Syafi'i? Tak tahu. Saya mazhab Hanafi boleh, Maliki boleh. Penting ke mazhab ni ustaz? Dia dah pening dah. Sebab dia tak ada asas. Foundation tak ada, macam mana dia nak start buat bandingan? Jadi dia mesti ada asas. Tak kisahlah asas dia apa pun juga. Yang penting dia kena faqih satu mazhab, dan dia buat bandingan. Dah sampai proses itu dilalui, maka barulah dia faham agama. Dia faham kaedah usul fiqah, dia faham macam mana nak istinbat hukum. Itu bab agama. Tuan-tuan, prosesnya sangat panjang. Macam nak menghasilkan seorang doktor pakar. Walaupun dia boleh operate, tapi dia tak go that process, dia belum orang boleh recognize dia sebagai seorang doktor pakar. Sebab dia mesti melalui proses yang dilalui oleh seorang doktor pakar. Simple begitu. Jadi Nabi SAW tuan-tuan berdampingan dengan Sayyidina Jibril AS dalam perjalanan mencari Allah. 3, 4. Perjalanan itu juga. Perjalanan mencari Allah Subhanahu Wa Taala dan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW diraikan.
Perjalanan itu, perjalanan yang suci itu, Nabi kita dihormati, diraikan, disebut-sebut. Pengajaran bagi kita. Nak cari Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kena ikut jalan yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada Nabi lain yang rasa dia paling hebat. Melainkan semua kata, wahai Muhammad, kamu ni jalan kamu lalui ni jalan yang paling hebat. Kamulah role model terbaik. Walaupun dari sudut seniority, Nabi-Nabi lain semua senior daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi bila jumpa dengan junior, dia berkata apa? Wahai Muhammad, engkau potong kami jauh. Jauh kau tinggi sangat. Engkau adalah role model yang terbaik. Pengajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita kalau nak cari jalan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat tidak, mesti ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti puji Nabi, mesti banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena kenal Nabi, kena zahirkan cinta kepada Nabi. Baru jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kena cari jalan untuk sayang Nabi. Lebih sayang daripada mak ayah kita dan diri kita sendiri. Tapi susah nak zahirkan perasaan cinta pada Nabi macam lebih daripada kita sayang mak ayah kita sendiri. Susah. Tapi kena usahakan. Sebab itulah jalan yang mesti kita lalui untuk mendapat keredaan Allah. Macam mana kita cinta? Cinta ni kena selalu ingat, kena selalu baca background dia. Macam kita bercinta lah. Kita kenal siapa, apa yang dia suka, apa yang dia sayang, apa yang dia tak suka, apa yang dia benci. Itu tanda cinta. Apa benda yang Nabi sayang? Kita tak tahu. Apa yang Nabi tak suka? Kita pun tak tahu. Macam mana cara Nabi makan? Kita pun 50-50. Macam mana cara Nabi tidur? Kita pun tak tahu. Kita main Facebook, lepas tu ngantuk, tu tidur. Kan? Asa ngantuk. Baca WhatsApp ni banyak benar mesej ni katanya. Tidur lah kan. Itu tak apa tidur sebelum tutup handphone. Ataupun tidur lepas tutup handphone baru tidur. Ni tak tengah main. Terlepas handphone, pom, hitam dahi. Pergi surau, hei, hitam dahi yuk. Tahajud semalam, bukan tahajud. Handphone jatuh, lebam dahi. Tuan-tuan, jalan mencari cinta Allah mesti ikut jalan Rasulullah. Baik. Maka perjalanan Nabi akhirnya mendapat pensyariatan solat. Pensyariatan solat ni tuan-tuan, dia punya penutup dia. Dia punya grand eventnya adalah solat. Di atas Nabi SAW kehilangan segala-galanya di dunia. Nabi hilang security. Nabi hilang keselamatan. Nabi hilang kuasa. Nabi hilang, mati Abu Talib hilang kuasa lah. Hilang kuasa. Nabi hilang harta benda. Nabi hilang cinta. Nabi hilang motivasi. Nabi hilang kepercayaan manusia. Bila mana dibaling di Taif tu dihina sehabis-habisnya. Nabi hilang segala-galanya. Allah bawa Nabi, Allah bagi solat. Allah bagi tahu dekat Nabi kita Muhammad SAW, solat inilah sebagai tukaran ganti kepada semua yang kamu hilang itu. Seakan-akan Allah berkata, kalau hilang kuasa, solat. Kalau kamu hilang harta, solat. Kamu hilang cinta, solat. Segala-galanya ini, solat adalah tukaran ganti yang paling mahal. Tapi orang kita terbalik. Sebabkan kerja, tak solat. Disebabkan bisnes, tak solat. Disebabkan meeting, solat belakang sikit. Disebabkan semua sebab dunia, solat penyudahnya ke tepi. Sedangkan Nabi dapat solat untuk menyelesaikan semua masalah. Sebab berbicara dengan Tuhan sekalian alam untuk menyelesaikan masalah. Kita lupa. Kan? Kita rasa kita boleh manage semua masalah dunia kita. Kita terlupa. Dia yang kulli syai'in qadir. Allah yang menentukan segala-galanya. Allah nak tengok korang ni semayang ke tidak. Kita jaga hak Allah Ta'ala, Allah mudahkan urusan dunia. Tapi bila kita tak jaga hak Allah Ta'ala, kelang kabut urusan dunia kita. Kita rasa kita boleh manage sendiri lah sekali. Tak boleh. Banyak macam-macam formula untuk kita pulihkan ekonomi. Kita lupa jaga solat, game over. Kita hanya boleh tahulah dia punya sebab dan musabab. Tapi end result dia, kita tak achieve. Dia akan rasa sangat kering. Apa yang kita dapat tu hanya sekadar nikmat yang sementara dan tidak bersifat selama-lamanya. Tuan-tuan, saya kira begitulah lebih kurang ringkasan-ringkas berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada cerita ini.
dan sekaligus menyebabkan kita lebih bersemangat untuk meningkatkan kualiti solat, sebab kita nak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan Quran, bulan Ramadan bulan solat. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan di saya, mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas jemputan dan perhatian tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.